Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 10 hari bulan 10 2024 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, juzuk yang ke-6. Surah 5 juzuk 6. Ayat yang kita akan baca pada hari ini iaitulah ayat 65 sehingga 68. 65 sampai 68. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita tawaran keampunan kepada ahlul kitab yang ada kitab Taurat, yang ada kitab Injil, dan semua kafir-kafir yang ada ni, marilah masuk Islam, kamu selamat. Allah Ta'ala maafkan kesalahan-kesalahan yang lalu, muduk kata ke Tuhan macam-macam dulu, dilepaskan. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan tabligh, menyampaikan kepada umatnya apa yang disampaikan oleh Allah kepada baginda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan tugas dengan begitu sempurna, lengkap, sehingga Allah Taala iktiraf, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan perjalanan agama kamu. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan tugas dengan sempurna, dengan baik, dengan penuh amanah, jujur dalam menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Dan diakhiri dengan sekali lagi diajak ahli kitab supaya jalankan tugas beriman kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar, kita baca ayat. Bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Break sekali dulu, sambul pani.
Ya walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau. Dan jika sekiranya ahlul kitab itu beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ini dua syarat, iman dan takwa. Lakaffarna anhum sayyiatihim, tentulah kami akan hapuskan dari mereka kejahatan-kejahatan mereka yang lalu. Wal adkhalnahum jannatin na'im, dan tentulah kami akan masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang penuh nikmat. Munasabatul ayat, tengok munasabah ayat ni dulu. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala telah mencela ahli kitab dengan cara mereka terima kitab putar belik. Nasara ada kitab tapi reka sendiri ibadat. Kemudian datang ayat Quran ini, Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka, mu terimalah apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang aku turunkan kepada Muhammad itu. Barulah mu jadi betul-betul orang beriman dan diberi tawaran yang begitu istimewa. Tapi kalau mu kerah kepala juga, sajalah orang panggil. Nak kata apa? Maka datang ayat Quran ini menyatakan bahawa rahmat Allah Ta'ala itu luas, menawarkan pakej istimewa kepada Alkitab, iaitulah pakej keampunan dan syurga yang begitu besar nikmatnya. Maka datang ayat ini, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau, ay walau anna ahlat Taurat wal Injil, kalau sekiranya ahli Taurat dengan ahli Injil ini betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia dapat? Yang pertama, lakaffarna anhum sayyiatihim, ay lamahawna anhum zunubahum, kami akan hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka. Walau kanat ma kanat, Allahu Akbar, besar mana, banyak mana, jahat mana, tidak jadi masalah. Ini dia panggil tawaran istimewa, peluang dibuka kepada Alkitab supaya mereka ambil peluang yang besar ini untuk jadi manusia yang baik. Itu di dunia lagi. Kemudian di akhirat esok apa? Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan di akhirat esok kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Ma la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah Ta'ala ada sebut dalam hadis kursi, syurga tu aku sedia kepada kamu, tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah dikhayal oleh hati. Mu nak gapo? Makcik-makcik ambo jangan bimbang. Bola tanyanya, baru ni tanya dia kata, budu adalah syurga. Halah makcik dia agak jak budu je. Ada, tapi tidak busuk lagu tahu budu sewangi. Budu sedap. Alhamdulillah. Yang pentingnya kita tak sedap memikir menu dalam syurga, kita berfikir kaifa nasil ilal jannah. Bagaimana kita nak sampai ke syurga? Itu yang kita kena fikir. Menu dia, gapo dalam syurga, itu bukan kerja kita. Allah Ta'ala dah sediakan. Masya Allah. Tapi apa boleh buat, Alkitab kerah kepala tak nak kata, dia tak terima tawaran Allah Ta'ala, rugi dia. Sekali lagi Allah Ta'ala ajak ahli kitab. Tengok ayat 66. Walau annahum aqamut التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم, dan sekiranya mereka, kalau mereka bersungguh-sungguh menegakkan, yakni menjalankan perintah-perintah Allah yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, dari sudut tauhidnya sama, tak ada perubahan apa-apa.
Taurat ke Injil sama je. Semuanya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya tauhid kepada Allah. Dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, yakni Al-Quran. Ini tawaran. Tengok munasabah dulu. Munasabatul ayah. Dalam ayat yang lepas, ayat 65, Allah Ta'ala kemukakan janji tawaran akhirat. Hapus dosa, masuk syurga. Ayat 66, kesenangan awal di dunia. Allahu Akbar. Mau'ud ad-dunya, janji di dunia, untuk menjamakkan di antara kebaikan dunia dan akhirat. Siapa dia beriman, di dunia pun senang, akhirat lagi senang. Maka datang tawaran istimewa ini. Apa tawaran? Walau annahum aqamut Taurat. Jadi kalau Yahudi itu beramal dengan kitab Taurat, dengan Injil, dalam sudut mana? Dari sudut tauhid kepada Allah Ta'ala. Sebab akan timbul soalan nanti, kenapa pula, macam mana nak amal dengan Taurat dengan Injil, sedangkan Quran telah membatalkan hukum Taurat dengan Injil? Jawab dia, na'am. Dari sudut syariat perundangan, dia kena ikut Quran. Dari sudut tauhid, sama. Ini hak besar sekali dalam seruan keimanan ini, iaitulah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itu seruan yang paling besar sekali. Itu dah dakwatul anbiya alaihimus salatu wassalam, dakwah nabi-nabi, semuanya mengajak kepada tauhid. Semuanya ajak kepada tauhid. Alhamdulillah. Jadi kalau mau ikut semula, ikut tauhid, ikut Taurat, ikut Injil dari sudut tauhid, ikut Quran dari sudut semua sekali, apa dia dapat di dunia? Itu dia. Ini habuan dunia. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Nascaya mereka akan makan rezeki yang mewah. Dari atas mereka rezeki turun dari langit, dan dari bawah mereka rezeki yang keluar dari bumi. Kita ni dua ya. Sama ada rezeki hak mari atas atau rezeki keluar dari bawah. Hak dari bawah tak kira lah. Ubi apa benda, logam apa benda dalam laut tu hak bawah. Hak mari atas ni hak atas-atas. Allahu Akbar. Tawaran istimewa. Tapi apa boleh buat, kerah kepala tak dengar kata, tak jadi apa. Ayat ini pelajar tulis. Ayat ini ditafsirkan dengan suratul A'raf ayat 96. Walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan buka kepada mereka keberkatan yang turun dari langit dan di bumi. Allahu Akbar. Walakin kazzabu, tapi mereka dusta ayat-ayat Allah. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kami ambil tindakan ke atas mereka dengan sebab buruknya perbuatan yang mereka lakukan, hancur lebuh habis. Kaum Ad, kaum Samud, tak ninggal bakar kata orang. Apa boleh buat, nasiblah. Kita hari ni pun, tuan-tuan dan puan-puan, jangan nampak kemewahan sangat. Mewah ni sekejap Tuhan bagi supaya kita bersyukur. Tapi kalau dengan kemewahan tu kita sudah kufur, negeri yang aman damai, tidak ada gereja, tak ada ketik, tak ada kuil, telah dibina kuil yang besar-besar, wak mari lembu untuk disembah. Dalam berita sebutlah, wallahualam saya tak tengok. Kita nak tunggu apa lagi? Nak tunggu bala mari. Allahu Akbar. Hana pergi ke negara jiran sebelah minggu lepas. Di sana kereta elektrik ni, kereta hok pakai elektrik ni, boleh kata satu fenomena dah. Ustaz-ustaz kita pakat beli kereta tu belakang, kereta murah, minyak mahal. Dan kemudahan dia semua tempat, di stesen minyak, di RNR, semua ada tempat yang ngecah belakang. Dia cah mudah ya. Kalau kita berhenti, kita cah. Berhenti semaya, maka sudah molek penuh. Itulah. Jadi ada orang buat analisa, dia kata
Sekarang ni timbul kereta elektrik ni sebab nak berhenti daripada minyak. Sebab apa? Sedap jugalah analisa ni, analisa kedai kopi ni. Jangan duduk pegang 100%. Dia kata sebab banyaknya minyak ni tubik keluar daripada negara-negara yang dimiliki oleh umat Islam. Negara Arab ke negara mana? Nanti satu hari lagi orang tak guna minyak. Tak ikat naik harga minyak lah. Orang tak beli minyak lah, orang pakai elektrik. Kita kata Masya Allah. Adakah kerana konspirasi nak jatuhkan negara Islam? Atau Allah sedara sendiri nak sedar bahawa toke-toke minyak, hati-hati. Gunalah nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan untuk membangunkan Islam. Bukan kemewahan ataupun membuat penderhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni kita tengok toke-toke minyak sombong, buat bangunan besar-besar, bawa bagi konsep besar-besaran, ada janji nak bagi apa ni kepada tuan punya kawasan pun tak bagi. Apa kita nak tunggu daripada Allah Azza wa Jalla? Cukup bahaya. Jadi hati-hatilah kita semua. Teori-teori ni bercakap boleh lah, tapi kita nak kata 100%, itu nama dia teori. Nama dia teori. Tapi dari sudut jimat memang sangat jimat. Allahul musta'an. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, walau anna al-qura amanu wattaqau, kalaulah pendegeri itu beriman dan bertakwa, aku akan curahkan keberkatan dari langit dan juga dari bumi. Sekarang ni ada dah ni, bila-bila sampai-sampai dia maksiat pun keluar juga dari bumi, minyak keluar juga, logam keluar juga, emas. Nak kata apa? Kita kata itu Allah Ta'ala nak uji kita. Musuh syukur ke? Tak syukur. Dalam bahasa yang berat dia panggil istidraj. Ini takut kita. Istidraj ni Allah beri kaya supaya manusia ni lagi lara, lagi lalai, lagi sombong, lagi tahu dia terhadap Allah Azza wa Jalla. Kaya tapi tak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kata gitu. Mereka buat masjid juta-juta, beratus juta masjid. Kita kata na'am, itu satu syiar Islam. Tidak jadi masalah tu. Tapi undang-undang Islam buat ke tak? Tak. Pakai undang-undang orang putih. Kita kata tunggulah. Allahul musta'an. Baiklah. Mana ini tawaran istimewa dari Allah. Kalau beriman dan bertakwa, la akalu min fawqihim wa min tahtihim. Mencurah rahmat Allah Ta'ala turun dari langit, keluar dari bumi. Allahu Akbar. Tadi ayat kita kata tadi, ayat tambahan tadi, ayat suratul Araf ayat 96 sudah tulis. Minhum ummatum muqtasidah. Allahu Akbar. Di antara mereka ada yang sepuak, yang adil. Mana-mana kumpulan pun mesti ada orang yang baik. Orang hak juh. Orang Kelantan kata juh. Juh tu J dua kali. Juh maknanya orang yang baik, yang soleh, yang adil ada. Bukan semua jahat. Cuma ramai tak ramai. Allahu Akbar. Tengok Tuhan kata apa? Ummatum muqtasidah. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita bahawa bukan semua ahli kitab tu jahat. Ada segelintir kecil pun tak apalah, ada juga orang baik. Ummatum muqtasidah ay jama'atun qa'imatun bil wajibil ladzi 'alaiha. Sekumpulan jamaah yang menunaikan tanggungjawab yang Allah Ta'ala letakkan ke atas mereka. Fatamsil ma umirat bihi, menunaikan apa yang diperintahkan dan menjauhi perkara yang dilarang. Bila ziyadatin awala naqsin, tak tambah, tidak kurang. Tidak over, tidak cuai. Maknanya itulah yang kita nak dalam hidup kita ni. Tak apa ni dia panggil ittiba'un nas, ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi di akhir ayat tu, wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun, dan kebanyakan dari mereka buruk keji amal perbuatan. Semalam ke beberapa hari lepas kita dah bincang tentang kebanyakan dalam Quran ni. Kalau kasir hak jahat, wa kasirum minhum wa ma aksaru,
semuanya hak jahat. Hak beriman ni sikit ya. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kami di kalangan yang sedikit dari hamba-Mu yang beriman, yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Nak kata apa? Tuhan sendiri dah letak hukum. Kebanyakan Yahudi dengan Nasara jahat. Hak beriman ada tapi tak ramai. Muqtasid. Baik. Kita pindah kepada ayat yang ke-67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas Inna Allah la yahdil qawmal kafirin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Allah Ta'ala perintahkan Nabi, jalankan tugas menyampaikan kepada umat. Dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusan Allah. Dan Allah jualah yang akan memelihara kamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Allahu Akbar. Munasabah ayat ini. Munasabah ayat ini, Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita kerana. Berapa dia kau panggil kerana? Onar. Segala perbuatan karut-marut yang dibuat oleh musuh Islam terhadap Nabi SAW, sama ada daripada kafir, tulen, ahlul kitab, Yahudi, Nasara, ataupun kafir sembunyi, munafiqin, mereka kena pada Nabi, istihza, perli, hina, dan macam-macam lagi pada orang Islam. Maka datang ayat ini, Allah Ta'ala gerakkan hati Nabi supaya terus bekerja, usah peduli kepada kejahatan puak-puak kafir. Maka datang ayat ini, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikan apa yang Allah Taala turun kepada kamu, sampaikan. Tak usah peduli pada puak kafir, jangan duk takut. Jangan duk takut dia, jangan duk kecewa dengan dia, jalankan tugas. Oh dia ikut tak ikut, itu bukan kerjamu. Jadi kita kena letak sini, kecewa dalam dakwah, no, tidak ada. Teruskan, kita teruskan beramal. Kalau duk main kecewa, maknanya kita tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha dengannya? Kata Aisyah dalam hadis, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama syai'an mimma unzila alaihi faqad kadzaba. Siapa dia cerita kepada kamu, kata Nabi sallallahu pernah sembunyikan maklumat yang Allah Taala turunkan, maka orang itu bohong, dusta, tak ada. Allah Taala telah perintahkan Nabi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Hei Rasul, sampaikan kepada umatmu apa yang diperintahkan. Hazal hadis rawahul Bukhari. Satu cerita. Cerita ni panjang. Tuan-tuan sempat tulis-tulis, tak sempat tulis, dengar ajalah. Aisyah lagi kata, walau kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an mimma unzila alaihi. Kalau Nabi nak sembunyikan sesuatu yang turun ke atasnya daripada Quran, nascaya Nabi akan sembunyikan ayat suratul Ahzab ayat 37. Wa istaqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Sebab ayat ni turun tentang Zaid dengan Zainab. Zainab dengan Zaid ni tak ngam, nak bercerai dua tu. Nabi bagi nasihat pun tak dengar juga. Wa tukhfi fi nafsika, Allah Taala tahu, Nabi tahu, ada wahyu bahawa nanti Zainab tetap akan bercerai dengan Zaid,
dan Allah kahwinkan Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, kalau Nabi nak sembunyi ayat ni lah sembunyi. Nampak macam Nabi nak nikah dengan anak angkat, tapi bukan Nabi yang nak. Zawwajnaka. Allah kata aku kahwinkan. Bila perintah dari Allah, tak ada siapa yang boleh kata tidak. Nah, hadis ni dalam Muslim. Nak lagi? Satu lagi hadis daripada Jabir, hadis yang ketiga. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu ketika Hajjatul Wada'. Nabi kita berkumpul dalam khutbatul wada' dalam 100,000 lebih jemaah. Nabi kata, taraktu fiikum ma lan tadillu ba'dahu inni i'tasamtum bihi. Aku tinggal kepada kamu perkara yang kamu tidak akan sesat kalau pegang dengan dia, iaitulah kitab Allah, Quran. Aku tinggal padamu Quran. Wa antum tus'aluna anni. Ini tajuk kita ni. Kamu akan ditanya oleh Allah tentang aku. Fama antum qailun. Para sahabat, mu nak kata apa tentang aku? Sahabat jawab, qalu nashhadu kata semua, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sudah menyaksi bahawa Tuhan telah menyampaikan, telah menunaikan tanggungjawab, telah memberi nasihat didik kepada umat. Bila Nabi dengar jawapan ini, faqala bi isba'ihi sababah, Nabi kita angkat tangan dia ke langit, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan risalah, tugas yang telah engkau berikan kepadaku. Allahu akbar. Ini Nabi telah menyampaikan. So hadis ini dalam Muslim. Baik. Tengok ayat. Wa illam taf'al fama ballawta risalatah. Manakala kamu tak jalan tugas, tak menyampaikan, bermakna engkau tidak menjalankan tugas sebagai Rasul. Jadi alhamdulillah, semua umat telah menyaksikan Nabi telah menyampaikan. Kita amari dekat nak kiamat ada pun, kita telah saksikan Nabi menyampaikan. Sebab itulah salah satu daripada format salam pada Nabi bila kita pergi ziarah Nabi, kita sebut Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Ashhadu annaka Rasulullah, wa ashhadu annaka qad ballaghta ar-risalata wa addaital amanata wa nasahta ummah wa jahadta billahi haqqa jihadih. Setakat tu dah. Lepas pada tu boleh kata haji tarik jam kita. Itu yang kita nak kata kepada Nabi, penyaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik. Tengok ayat. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah jua akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Mu sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan takut. Allah jagamu. Tak ada siapa boleh kena pada kamu. Tak ada siapa boleh bunuhmu, tak ada siapa boleh apa-apakanmu. Sebab apa? Sebab Allah jaga. Cerita panjang. Tuan-tuan dengarlah, cerita ni menarik. Cerita ni menarik, ada dalam buku kita ni, buku Madinah ni ada. Cuba buka dalam buku Madinah. Ni, buku Madinah Munawwarah ni. Kita cerita tentang tiang Ustuanatul Haris, tiang penjaga, pengawal dalam Raudah. Mengikut dalam kisah An Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya sahira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah lailatan. Nabi kita jaga malam di Madinah, di rumah dia. Faqala laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-lailah. Kalau adalah sahabat-sahabat aku tolong jaga kawasan rumah ni, kawasan masjid ni. Sebab musuh ramai, Yahudi lagi, munafikin lagi, macam-macam musuh. Nabi kata kalau ada orang kawal, elok juga. Tiba-tiba bunyi suara orang berjalan, bunyi suara senjata, pedang ni kan,
bunyi kau krek. Sudah. Nabi baru duduk mikir ada pengawal, tiba-tiba bunyi orang mari dah. Nabi tanya, "Man hadha?" Siapa? Sahabat jawab, "Sa'ad bin Abi Waqqas ya Rasulullah." Saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ja'a bik?" Kenapa kau datang malam-malam ni? Dia kata, "Waqa'a fi nafsi khauf ala Rasulullah." Saya duduk rumah, saya duduk mikir macam ada sesuatu je malam ni. Puak-puak jahat ni, puak-puak kafir nak ngenak Nabi. Dia pun bawa senjata dia, mari duduk kat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang untuk mengawal tuan Rasulullah. Fada'alahu Rasulullah. Itu gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang mari buat baik, Nabi terus doa. Ya Allah Taala berkatlah kamu. Allah Taala jagamu. Sahabat ni duduk cakap itu, Nabi pun tidur sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa kana hadzal hadis qabla nuzuli qoulihi taala. Cerita ni sebelum turun ayat ni, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala jaga kamu daripada manusia. Jadi sahabat-sahabat duduk berkawal di masjid dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila turun ayat Quran ni, kata di Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhrasu hatta nazalat hadhihi al-ayah. Maknanya sahabat-sahabat duk kawal rumah Nabi malam-malam sampai tu ayat ni. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala jagamu daripada kejahatan manusia. Nabi pun bila tu ayat ni, Nabi buka tingkap rumah dia. Faqal ayyuhan nas, ai sahabat-sahabat duk tidur di luar ni, insarifu faqad asamanillah. Balik rumah masing-masing, Allah Taala ada jaga aku. Hadis ni dalam Tirmizi. Jadi sesalah kita cerita panjang untuk baca dalam buku kita ni, alhamdulillah, dalam bab tiang-tiang pengawal dalam raudhah, tiang pengawal dalam raudhah. Baik, kita tak lihat cerita panjang, masa terhad. Tengok di akhir ayat, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Allah Ta'ala tak beri hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, ayat terakhir kita baca dulu sebab tak baca lagi tadi. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbik tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Katakanlah wahai ahli kitab, kamu tidak dikira mempunyai sesuatu agama, tak betul-betul beragama muni walaupun ada kitab, sehingga kamu tegakkan ajaran kitab-kitab Taurat dan Injil yang membawa kamu percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Taurat dan Injil dah sebut Nabi akhir zaman akan datang. Dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, iaitulah Al-Quran. Mu kena percaya belaka. Dan demi sesungguhnya apa yang diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Tuhanmu itu akan menambahkan kederhakaan dan kekufuran kepada ramai di kalangan ahlu kitab. Mari Quran bukan nak beriman, makin kafir, na'uzubillah. Allahu Akbar. Munasabatul ayat sekali lagi. Ayat 67 Allah suruh Nabi menyampaikan. Orang dengar ke tak dengar, orang terima ke tak terima, kerjamu tabligh, sampaikan. Maka
Allah Ta'ala tujukan ayat ini kepada Ahlul Kitab supaya Ahlul Kitab dengar kata, jangan kerah kepala, jangan buat kebingungan terkalu. Ya Ahlul Kitab, hei Ahlul Kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimu Taurah. Mu tak ada nilai apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Walaupun kita ada di tangan kamu, tak jadi apa kelata kata, sehinggalah kamu tunaikan ilmu yang ada dalam kitab Taurat, iaitulah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni duk dakwah kita ada amal ada, tak jadi apa kata. Kita orang Islam pun jangan duk main duk dakwah Quran saja. Kita ni ahli Quran. Hukum Quran tak saya pakai. Ini pincang. Duk main dakwah Quran saja. Kita ni ahli Quran. Ni Quran kata haram, sabar nanti tu orang putih kata okey. La. Bahaya. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Na'udzubillah. Ramai di kalangan Yahudi dengan Nasara, pun kafir ni bukan nak beriman dengan Quran, illa yazidan, bertambah kafir lagi, bertambah jahat lagi, menolak kebenaran setelah datangnya Al-Quran. Allahu akbar. Ruginya lapuk dia jumpa dengan Nabi kafir. Sebab itulah tak usah duk menyanyi lah awal-awal duk menyanyi apa? Ni lagu Lau kana bainana al-habib. Kalaulah Nabi ada sekali dengan kita. Tak payah dia duk kalau tak payah. Nabi dah wafat 1400 tahun dulu. Sekarang ni ada bersama kita Quran dengan sunnah. Pegailah betul-betul, dah sayangkan Nabi. Duk main lau kana bainana, kalau Nabi ada. Nabi tak ada, dia apa? Kalau Nabi ada pun kita belum tentu duduk sama dengan Nabi. Ni tengok Yahudi dengan Nasara, kita ada tangan pergi kafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mari di hujung, kata orang di hujung dahan, hujung dunia, tapi alhamdulillah kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beramal dengan sunnah Nabi, kita kata alhamdulillah. Jangan duduk main-main. Maka apabila berlaku sedemikian, Allah gosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Mu tak usah sedihlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puak-puak kafir. Mu dah jalankan tugas, kamu sudah menyampaikan kepada umat, mu royak belaka dah hak Tuhan suruh royak, dia kafir juga nak kata apa? Itulah sikap. Jangan sedih, jangan duka cita. Yang penting kita telah menjalankan tugas. Kita sendiri pun kadang-kadang rasa sedih. Nah, bila kita cakap ni, royak hak ni hak Nabi ni sallallahu alaihi wasallam ni, sunnah dia ni sahih ni. Hak Nabi ke hak apa? Sahih ke tak sahih? Nya tulis tuduhan jahat jugalah. Allahu akbar. Tulis. Ustaz tak boleh pakar. Aca dengar daripada awal dia kuliah sampai ke akhir, semuanya qala Allah qala Rasul. Tak ada langsung bawa daripada kitab Taurat, daripada Injil, tak bawa daripada novel-novel, hak bawa mari daripada qala Allah qala Rasul. Tiba-tiba mari orang pangkah tulis ustaz ni tak betul, jahat, apa ni, dengan tuduhan-tuduhan. Kita kata nak kata apa? Kecewa tak kecewa? Ya, kalau mengikut kecewalah kita. Tapi kalau Nabi pun orang kata huduh, apa pelik dengan kita? Nah. Wallahu a'lam. Sabarlah. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Mu tak sedih lah. Puak kafir tu biar ke dia lah. Serah ke Tuhan lah tu. Baik, tamaklah kita 5 apa ni? Tamaklah kita perbincangan tafsir ayat. Al-an kita pergi mencari 5 faedah. Tengok. Walau anna ahlal kitabi amanu lawattaqau. Kalau ahli kitab tu beriman dan bertakwa. Jadi jawab ni, kalau iman saja cukup dah. Tapi kenapa Allah suruh bertakwa? Sebab iman saja tu beriman, tapi kalau tak bertakwa, makna takwa tu beramal dengan apa yang kita terima, baru cukup. Kalau tidak, dia panggil jadi murjiah, beriman tak beramal lah. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengan iman. Quddimal iman amanu wattaqau. Kerana iman itulah mempunyai asas kepada kedudukannya. Kemudian takwa tu dibina di atas tapak iman. Iman, foundation, tapak,
takwa tu binaan. Sebab itulah Allah Taala mula dengan walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau. Jadi itu dia panggil betul. Allahu akbar. Jadi ini adalah merupakan tawaran istimewa daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu beriman, kamu bertakwa, aku beri kelebihan-kelebihan yang telah disebut dalam ayat yang akan datang ini. Baiklah. Jadi di sini para ulama mengatakan bahawa lakaffarna anhum sayyiatihim wala akalu min fawqihim. Tengok, Allah Taala ada janji untuk kelebihan akhirat, kelebihan dunia. Jadi at-taibu minaz zambi, orang yang taubat daripada dosa ni akan diberi 2 pahala. Orang taubat daripada dosa dapat 2 pahala. Pahala dunia, Tuhan beri keampunan. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, dia akan makan nikmat yang turun dari langit, yang keluar dari bumi. Alhamdulillah. Nikmat akhirat pula apa dia? La kaffarna anhum wala adkhalnahum jannatin naim. Kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Kita nak kata sih, pilihlah. Allah Ta'ala dah bagi tawaran istimewa, sangat istimewa. Mu nak kata sih, mu pilih sendiri. 2. Yang ketiga, faedah yang ketiga. Hari ini kita cuba kurangkan syarah sikit. Kalau tidak dia jadi berulang. Nyanyi aku pencatat. Allah hafizahullah. Walau annahum aqamut Taurat wal Injil, kalau mereka menegakkan Taurat dengan Injil, jawab dia kata di para ulama, anna iqamatus syariah, menegakkan agama itu di mana-mana zaman, mana-mana masa adalah merupakan sebab untuk mendapat kebaikan. Sebab Allah Taala janji sini, mu tegakkan Taurat, tegakkan Injil, tegakkan Quran, la ukaffiranna wala udkhilannahum. Allahu akbar. La akalu min fawqihim. Artinya kita kena beramal dengan semua undang-undang yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, barulah terbuka pintu langit dengan pintu bumi untuk turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Enggak tu negara kafir pun comel juga tu. Negara kafir bukan Islam ya, kafir tu kan. Pokok tamar dia jadi. InsyaAllah minggu depan ni anak-anak bawa tuan-tuan pergi ke tengok di kebun tamar alah ke utara Thailand, insyaAllah. Yang mau kata comel buat tamar dia. Kita sini tanah tinggal pokok dengan lumuk ya, tu ada di bulatan Kota Baru tu, nak kata apa. Tak jadi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita tak sedar kata apalah. Hak dunia ni Tuhan beri belaka kepada orang dia sayang tak sayang. Yu'tid dunya liman yuhibbu wa lam yuhib. Man ahabba wa lam yuhib. Hak dunia ni Tuhan beri belaka. Hak Tuhan saya tak sayang. Kafir tak kafir makan belaka. Kau kafir lagi kuat makan. Tapi untuk la yu'til akhirah, Allah Taala tak beri akhirat ni kepada orang yang dia sayang. Allahu akbar. Baik. Yang keempat, Pak dah kita dah. Yang keempat, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Rasul, sampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jawab, wujubu iblaghi syariati ala ahli ilmi. Ayat ini menjadi kewajipan para ahli ilmu, tuan-tuan guru, tuan syekh, tuan lebay, tuan imam, tuan baba, tuan maulana, sampaikan ilmu yang benar, jangan sembunyi. Sebab ulama itu warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya, yang benar sampaikan. Jangan sembunyi. Ini setengah orang ni dia tahu kok benar, tapi oleh kerana takut orang marah, takut tak boleh duduk di atas pentas arus perdana, tak bagi tahu pada orang. Kita kata tuan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla esok. Ini banyak hadis-hadis jelas. Nabi kita larang berhinaan atas kubur. Nabi kita larang daripada duduk pergi buat pemujaan di atas kubur. Melerek, bawa serbai, bawa ridak, pergi duduk haul di kubur-kubur. Kita kata siapa yang sunnah mana yang kita bawa? Tuan-tuan yang penganjur bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla esok. Sampaikan.
Setakat mana kita ada isyarat, setakat mana kita ada ilmu, sampaikan. Jangan tak sampai. Kemudian Allah jamin kepada Nabi dalam ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala jaga kamu daripada manusia. Dua cara Tuhan jaga. Tulis. Dia kata al-ismatu tanqasimu ila qismain. Penjagaan Tuhan itu dua. Yang pertama, bi an yasrifallahu al-qulub an qatli. Allah Taala tak letak dalam hati orang kafir itu nak katak Nabi, nak pukul kita, nak bunuh pendakwah. Tak akan kena. Dia tak mikir nak bunuh. Dia ngenak tapi dia tak fikir nak bunuh. Satu. Wa imma bil ajzi, ataupun mereka memang lemah. Dia nak tapi tak dapat nak buat. Mungkin dengan kawalannya, dengan ikhtiar usahanya tak dapat. Maka Nabi SAW, Allah kata wallahu ya'simuka minan nas. Allah jagamu. Nabi pun bagi tahu pada sahabat balik, aku Tuhan jaga. Sebagaimana dalam cerita yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah. Yang kelima, yang kelima dah kita ni. Tulis yang kelima. Tengok di akhir ayat, qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut taurah. Qul ya ahlal kitab, ahlul kitab, tak ada apa-apa nilai di sisi Allah Azza wa Jalla sehinggalah kamu melaksanakan undang-undang yang ada dalam kitab kamu. Jadi kalau kamu tak jalan tugas, maknanya mu tak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata ulama tadabbur, annal ibrata lil muslim. Bagi kita orang Islam, kita kena ambil pengajaran daripada ayat ini. Apa dia? Bahawa kita tak ada nilai di sisi Allah Taala. Walaupun kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita nabi yang terbaik, ketua segala rasul, tetapi kalau kita tidak beramal, kalau kita tidak menjalankan tugas, kalau kita tidak ikut Quran dengan sunnah, jawabnya tak ada faedah apa-apa daripada apa yang kita miliki. Kita milik kuat. Nabi kita yang paling mulia, Nabi kita yang paling hebat. Tapi apa boleh buat? Kalau kita tidak ikut apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ikut diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka jawab dianya kita tidak ada apa-apa di sisi Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala bukakan hati kita, lapangkan dada kita sentiasa mengikut sunnah, mengikut syariat, tidak jauh daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami ini ahlus sunnah yang berpegang dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah kami, dalam ibadat kami, dalam semua kehidupan kami ya Rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Hiduplah kami bersama dengan sunnah, mati kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah tafsir kita ni kita akan kita akan sambung balik pada pagi Isnin akan datang insyaallah. Jadi untuk maklumat pada jemaah, sedekah kita pada minggu ni, tulis sedekah kita untuk minggu ni, kita akan pergi ke utara Thailand. Baru ni selatan dia. Kita nak pergi ke utara pula, nama dia Chiang Rai. Dengan Chiang Mai ni ada dua sebab. Sebab yang pertama, kita nak pergi tengok ada beberapa pusat dakwah yang dibina oleh sahabat-sahabat kita. Sebahagian daripada dakwah tu mari daripada Malaysia. Jadi kita nak pergi menambahkan tempat yang sedia ada, memperkukuhkan kukuh dah dia tu. Orang panggil pergi menumpang kukuh di atas kerja-kerja yang sedia ada, insya-Allah. Jadi ada 5 tempat. Manakala setempat kita boleh bagi RM20,000 ke, gagahlah sikit nak pergi. Dah. Dan kebetulan pula di Chiang Mai ni orang datang mari beberapa buah masjid dilanda banjir yang begitu dahsyat. Ada masjid tenggelam, dia tunjuk gambar orang duduk cuci. Jadi insya-Allah dalam perjalanan misi dakwah kita ke utara Thai ini, kita nak pergi tempat pusat dakwah dan juga untuk tengok tempat-tempat masjid-masjid yang dilanda banjir baru-baru ini. Jadi untuk itu, untuk minggu ni tuan-tuan tanda, kita dakwah ke utara, tajuk dia dakwah utara, melalui pertubuhan
Tulis itu. Pertubuhan Muafakat Dakwah Malaysia. Pertubuhan Muafakat Dakwah Malaysia, PMDM, nombor akaun Harimau, Bank Harimau 5521 1625 0249. 5521 1625 0249. Menarik. Cerita dia menarik. Nanti saya pergi, kita akan ceritalah. Di sana orang Islam bina pusat dakwah. Orang bukan Islam mari hantar anak dia ngaji situ. Tapi mu jangan masuk Islam anak aku. Anak dia duk mengucap dah. Mak dia jangan masuk Islam lagi. Jadi kita tengok benda pelik yang berlaku. Kata orang tak pergi, tak nampak. Sudah nampak baru boleh cerita sedap. InsyaAllah anak akan pergi pada 25 ni lagi. InsyaAllah ta'ala. Minggu sekali lagi. Tapi sekarang ni kita mula buka tabung. Kata orang takkan nak pergi saja tak. Kita pergi, kita bawa bekalan-bekalan infak daripada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, barakallahu fikum wa fi ahlikum wa fi amwalikum. Allah Taala beri berkat kepada tuan-tuan dan puan-puan dari sudut hartanya, dari sudut keluarganya, dari sudut kerja buat kita, insya-Allah bersama kami ke utara Thai dalam misi dakwah ke Chiang Mai dan Chiang Rai. Dia mai Chiang gapo tahu. Nanti pandai kita tanya orang siap gapo dia makna Chiang tu. Ada makna dia tu. Ya. Jadi wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi arba'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.